ada apa ke, memang tak boleh nak ni kan. Dia tak limat likas je lah, tapi nanti check balik email masing-masing tentang result masing-masing. So far inventory sosiophobia ni dia tak rigid sangat. Dia senang. Antara inventory yang senang. Yang dia punya soalan pun senang nak jawab. 2 minit dah siap. So Bella pun dah call Cik Muhammad tu lah, tapi tak apalah, dia masuk lambat sikit. Saya terangkan dulu Saya terangkan dulu lah. Boleh lah, yang lain dah semua dah ada dah. Betul. Nanti kalau saya dah buka slide ni, nanti yang view belakang tu dah tak nampak tau. Saya tak nampak audien. Okay. Tu cuma ni je. Ini jahat. Kakak dia boleh hebat laju tau. Alamak, cakap. Pasti ni nak main. Cik Aisri nampak tak slide ni? Satu dia boleh slide. Cik Aisri nampak tak? Nampak Nampak. Okey, Assalamualaikum. Klik dekat Google Meet kan. Klik kat mana? Klik balik pada Google Meet. Dalam untuk konsulah kan. Kadang orang selalu tanya-tanya kan. Sebenarnya klik dekat Google Meet tu kita nampak yang apa kita nak bentang tu. Oh, boleh Sebab entire screen dia akan jadi full. Oh, so pakai entire screen. Yelah, jangan pakai entire screen Cuba lain tengok. Kalau entire screen pun boleh tengok dekat Google Meet, nampak kan. Mana kalau nampak tu maknanya orang lain pun nampak macam tu. Oh, sebab saya bila dah entire screen tu, saya dah tak nampak ada orang, saya nampak slide saya je. Su nampak slide Su di Google Meet tu, maknanya orang lain pun nampak benda yang sama lah. Tapi kalau nak tanya tu boleh je, nak tanya nak ada interaction tu boleh kan. Tapi kalau kita tak nak tanya, kita nak tengok yang kita present tu ada ke tak, sama je kita klik balik pada Google Meet tu. Macam tu lah. Okay, faham. Okay, terima kasih Cik Aisri. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Yang saya hormati Dr. Haryati dan Cik Aisri dan barisan staff facility. Alhamdulillah bertemu kita pada sesi petang ini untuk road tour klinik psikologi bersama kaunselor. So kita mulakan kita punya program dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, untuk makluman tuan-tuan puan semua, ini adalah road tour daripada kaunselor untuk kali yang ke-7 lah. Okey, kalau kita tengok kali yang ke-7. Sebab ni masuk dalam bulan Julai lah. Kita dah buat road tour daripada bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun dan Julai lah yang akan datang. Sebab kita akan touch macam kita tak ada pandemik, tak boleh nak jumpa face to face. Tak boleh lah nak pakai DK200, DK300 untuk buat ceramah apa semua. So we tour kita road tour untuk kita touch semua fakulti dan semua bahagian dan semua ini. So far kalau kita tengok dalam fakulti undang-undang kita ada seorang je lah, iaitu Dr. Haryati. Alright, ini adalah program kita. Rabu, tapi tak apa, yang Rabu untuk HCP, yang hari ni adalah fokus untuk ni.
Okay, ni saya kenalkan diri dulu. Mungkin yang lain-lain tu dah kenal. Untuk Dr. Haryati, saya Suzanti Rahmat, kaunselor di kampus Pasir Udang lah. Kalau sebelum ni kita kaunselor di kampus Johor Bahru, Lakin. And then Lakin tutup, pecah tanah, PFI kampus Pasir Udang dan kami semua pindah kat sini lah. Okay. Kalau kita tengok Cik Aisri pun daripada Shah Alam, rasanya berubah-ubah jugalah bos di pejabat Cik Aisri kan. Okay, kalau sebelum ni undang-undang bersama dengan Haji Basir, Puan Hajar Alizali, sekarang doktor lah. Alright. So ni pasangan saya, Cik Nur Aina Nasihah binti Zainuddin. Okay, sebab dia pun busy pagi tadi meeting. So far, esok pun kita akan ada program integriti. Tadi pun lepas talk meeting dengan Ketua Integriti Shah Alam lah. Okay, hari ni kita fokus tentang inventory social phobia. Alright. Saya rasa semua orang dah jawab inventory tu. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan terutama dua website yang kita boleh guna pakai untuk counselling, iaitu counselling2u.uitm.edu.my. Kenapa nanti saya akan bagi juga copy link dekat ruangan chat. Okey, kenapa laman web ni penting? Contohnya Bella nak refer student tu vandalism, rosakkan barang-barang yang dipinjam daripada unit facility. Okey, buka je dalam sistem counselling to you tu, nanti you terus merujuk pelajar. Yang penting you tahu nombor matrik pelajar untuk di sesi counselling kan. Contoh Dr. Haryati nak rujuk pelajar, nampak dah tendensi dalam kelas tu macam perlu someone to help. Contohnya pelajar tu dah nampak murung, tiba-tiba left kelas, tak masuk kelas, call tak angkat. Mungkin nak tahu, lepas tu kawan-kawan kata, cikgu, doktor dia memang ada masalah keluarga. Jadi doktor boleh buka sistem counselling to you tu dan refer kepada saya lah. So counselor macam saya terangkan tadi ada dua, iaitu saya dan Aina. So boleh pilih lah sama ada nak refer pelajar berkenaan kepada saya ataupun kepada ni. Tapi so far sistem counselling to you.uitm.edu.my ni kita tak boleh refer staff. Staff dia lain cara dia. Sebab staff biasanya sama ada secara walk-in, datang sendiri tanpa apa-apa record, ataupun biasanya staff yang daripada pejabat pentadbiran. Pejabat pentadbiran biasanya staff yang dikenakan tata tertib lah. Tapi kalau bila kes staff yang ditata tertib tu, of course maklumat seksi dia kita terpaksa berkongsi dengan rektor dan berkongsi dengan rektor yang merujuk lah. Of course kalau tata tertib staff tu dirujuk oleh rektor. Jadi dari segi kerahsiaan itu memang akan ada besar lah. Kalau you walk in, one to one je, you dan counsellor saja. Tapi bila kes tata tertib tu, dia akan ada pihak pentadbiran pun tahu isu tu, pihak rektor pun tahu. Jadi dia lebih meluas dari segi etika kerahsiaan itu. Maksudnya ramai orang tahu. Contohnya macam counsellor, kami tahu how to handle about the confidential ni. Tapi kami tak boleh nak kontrol pihak-pihak luar untuk simpan rahsia you. Tu yang selalu jadi isu dan selalu jadi mitos. Kenapa bila sesi counselling staff akan meviralkan, memitoskan bahawa alamak, kalau pergi sesi counselling pun automatically orang tahu masalah aku. Orang kaunselor tak simpan rahsia. Jadi dia jadi isu begitu. Tapi sebenarnya kaunselor memang menjaga rahsia klien, tapi bila report you dirujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan, so kami tak boleh nak kontrol pihak-pihak yang berkenaan sekiranya mereka membocorkan kerahsiaan kes you. Jadi sebagai asal kita elaklah benda-benda daripada kita kena tata tertib. Okey, bagi kes yang pelajar pula, bila sesi yang dirujuk tadi, hanya awak yang merujuk je yang akan tahu kes pelajar berkenaan. Contohnya Nabila rujuk kepada saya, Bella je tahu kes tu, Cik Aisri tak tahu. Dia macam tu. Kalau Cik Aisri yang rujuk, Cik Hayusri je yang tahu. Kecuali you sesuatu each other yang bercerita lah, contoh. Tapi antara dengan kaunselor, kita one to one. Okey, yang kedua laman web unit kejayaan dan kaunseling juga adalah careercounseling4u.uitm.edu.my. Okey, kenapa ada website ni pula? Sebab nama unit tu pun dah memang unit kejaya dan kaunseling. Sebab kita more on career providing pelajar lah. Okey, tapi dia lebih fokus kepada pelajar lah dari segi credit and priority. Kalau kita ada objective quality D untuk kebolehpasaran graduan UiTM dan sebagainya. So, dua website ni. Tapi untuk ketua bahagian, biasa kita alert kan tentang counseling2u.uitm.edu.my. Alright? Okay, so far saya nampak semua dah buat inventory phobia, betul? Okay, nanti Aina akan email pada you all. Bagi yang belum dapat, Aina akan email balik markah-markah you all tu.
Okay, and then ini antara borang manual je. Ini borang manual je lah. Okay, mudah je sebab kita akan jawab langsung tiada, sedikit, sederhana, agak, tersangat. Tersangat banyak. Okay, sosiophobia. Okay, ni adalah definisi dia lah daripada Nevitt 2005. Individu menderita sosiophobia biasanya mencuba menghindari situasi yang menunjukkan mungkin dinilai dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau berperilaku secara memalukan. Kadang-kadang ada orang fobia ni dia sangat awkward, rasa tangan pun takut, malu sangat. Ada sebab kenapa dia sangat takut. Kadang-kadang kita rasa kau ni macam tak sayang confident lah, tapi mungkin ada benda-benda yang dia fobia jadikan dia takut. Okay, dia juga merupakan ya. Like macam tak bergerak je saya nampak. Itulah dia kena entire screen lah saya rasa. Entire screen. Dia kalau share window ni dia edit je Terima kasih doktor beritahu. Saya Aina. Aina. Aduh. Yang lain senyap je. Aina bukakan slide lah. Saya cakap. Nanti saya dapat audit. Aina dah masuk dah. Sekejap Okay. Okay, tapi nanti, saya copy kat tadi, ruangan tadi tu adalah counselingtoyou.uitm.edu.my. Yang ni link dia. And then career counselingforyou.uitm.edu.my yang ni. Okay, link dia yang ni. Okay. Aina kalau saya buka pun tak apa. Awak pakai handphone Happy birthday to you. Sekejap, laptop ni pula. Okay, tak apa, saya buka. Okay, sekejap. Dia kena entire screen lah tadi sebab share a window. Lepas tu ada ni. Lepas dia boleh lukung. Lepas tu dia boleh ni. Lepas tu dia boleh ni. Nanti dia dah. Kakak letak ni. Kakak tolong boleh. Saya tak tahu ni. Ini nak tidur mama. Nak macam ni. Lepas tu happy birthday to you. Happy birthday to you. Anak kat mana tu? Dia boleh lepas kelas PDPR. Dia, anak saya ni memang letaklah meja study 2-3 tempat pun. Dia tetap nak dekat dengan saya. Tak buat apa dah. Kalau setengah budak dah di bilik study sini, dah di meja study sini tak nak dah kan. Dia tak. Memang mana mak dia terceruk tu dia datang. Keluar tak? Tak keluar? Dah besar. Tak nak keluar pula. Ni Tak keluar kan Cik Asri? besar. Tak keluar. Lepas itu ni. Dia dah besar. Pakai share tab ke? Dia cuba tukar-tukar lain. Lepas tu ada magic. Ya, dia Nanti tukar apa? ya, sini. Nanti macam mana ni? Macam mana? Dia boleh lawat sini. Ini pula. Buat sini boleh. Kakak jom. Lepas tu joget. Nanti nak lawan dia. Tetap. Baru dia kuat. Exercise. Ini nak ni. Tak nak keluar lagi dia kan? Dah drama. Boleh tak bang? Kalau tak boleh saya buka kan? Buka. Lepas Aina tegur tu tak boleh dah. Okey, sekejap
Cik puan hang pula laptop ni time ni lah. Boleh nampak tak skrin saya? Sekejap, dia tengah running. Ya. Wow. Hai, dapat. Ding 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 ding. Alright, enable dulu. Handphone saya. Hello. Dah masuk dekat slide 5. My baby. It Tempat. isn't big. Yeah. Oh, can you believe it? Good, I was sitting. Oh, got a home and phone. Yes. And it's big. Okay. Ni yang saya terangkan tadi lah. Kita ada 2 website, Counseling to You dan careercounselingforyou.uitm.edu.my. Okay, next. Okay, ni antara borang ni lah yang you all jawab. Ni borang kalau secara manual. Kalau secara manual biasanya kita letak suasana yang kondisi, ada bilik terapi and so on. Kita jawab lagi relax lah. Tapi pandemik ni kita jawab secara online lah semua. You tik-tik je. Cik Ashley kata sekejap je boleh buat. Okay, ni macam yang saya terangkan tadi tentang isu fobia. So saya harap semua peserta nanti cuba selami apa yang you rasa fobia dalam hidup you. Setiap orang biasanya dia mesti ada fobia dia. Tapi macam ni kadang-kadang dia pernah ada fobia tapi macam ni dia dah counter back dia punya fobia. Alright. Okay, next slide. Pasti dia nak ajak fly. Next. Kamu fly. Okay, dia macam social phobia juga adalah tentang irrational belief system lah. Kadang-kadang kalau kita nampak orang kalau macam dia menggigil-gigil, bila dia one to one dia okay. Bila dah ramai, ada orang ramai dia orang tak kenal dia rasa stranger. Yang gini bukan kita je tau, even kadang-kadang kita nampak anak kita. Kenapa anak kita takut bila dalam kelompok yang besar? Jadi benda-benda tu kita kena tahu, kita kena kaji kenapa. Mungkinkah sebab dia selalu dikritik ke, rasa terhina ke. So benda-benda macam tu yang dia jadi memalukan, dia jadi tak rasional dan rasa takut. Ni antara research daripada Davidson dan Nelly 2001 and 1994. Okay, seterusnya ciri-ciri sosiofobia. Okay, dari segi emosi adalah tidak percaya diri. Okay, contohnya saya pick up Encik Adam. Okay, Encik Adam nanti akan ada TNC akademik nak datang UiTM. So apa yang contohnya saya kata, okay saya nak jadikan lantik awak sebagai floor manager program. Contohnya macam mana dia nak counter back dia punya sosiofobia tu, boleh tak? Sebab floor manager of course kita akan bekerja depan orang, tak boleh ada rasa gugup, tak boleh ada rasa takut, benda-benda yang macam tu. So dia akan kontrol kita punya emosi lah. Saya pemalu. So kita kena tahu dulu ciri-ciri diri kita. Kalau pemalu, kita nak letakkan staff tu dekat mana. Kita tak boleh paksa, kau ni pemalu kena ke depan. Tak boleh. Mungkin boleh letak ke depan bila dia dah yakin. Okay, kita tak boleh nak provoke dia, terus push dia untuk itu. Sebab nanti dia lagi jadi macam awkward, lagi jadi takut. Kita tak nak benda-benda tu jadi fobia yang berpanjangan. Okay, takut yang berlebihan akan penilaian orang lain terhadap dirinya, terutama orang yang tidak dikenali. Okay, contohlah sekarang ni kita musim SKT, semua kita hantar HR to you untuk 6 bulan pertama. Kalau lecturer kita ada teaching portfolio. Jadi benda-benda yang benda macam ni sama ada kita ada rasa takut tu macam mana. Okey. Contoh tu saya nak tunjukkan bukan fobia, perasaan rasa takut tu macam mana. Okey. Okey, and then takut akan tindakan yang akan memalukan diri sendiri. Sebenarnya tindakan tu tak memalukan diri sendiri pun tapi you rasa takut. Alright. Seterusnya, okey, yang ni kelebihan lah kalau kita tengok Dr. Haryati, Bella, Aziza, semuanya jenis-jenis Haikal, orang-orang yang berkulit cerah. Orang yang berkulit cerah ni senang kita nak nampak dia punya physical tu macam mana. Kita nampak telinga dia merah, pipi dia blushing apa semua, benda-benda macam tu. And then yang kritikal juga dia akan rasa sesak nafas. Kita tak nampak tapi dia dah berpuluh-puluh, dia dah mula. Tapi kalau macam kita biasa tak, kalau macam panik sikit, dia macam panic attack sikit,
kita sikit nak berak kalau kita kena ada apa-apa event. Contohlah Encik Sarudin kena present. Tibalah tak nak present tu sikit perut lah, gementar lah, jantung berdegup kencang lah, berpeluh-peluh lah, pening. Tu normal. Okay, sebab takut benda yang tak biasa kita buat, tiba-tiba kita kena buat, dari segi fizikal benda-benda tu akan jadi hormon badan kita akan tunjukkan tidak balas yang begitu. Alright, itu antaranya dari segi fizikal. Tadi emosi, sekarang kita tentang fizikal. Okay, seterusnya. Okay, dari segi tingkah laku pula, okay, kita akan nampak tau pelajar-pelajar yang fobia ni, start fobia ni, dia macam kegelisahan atau cuba mengelak. Even kalau nak eye contact dengan dia pun dia macam tak nak lah, malu lah, takut lah, dia benda-benda macam tu. And then kalau dia nak pergi mana-mana, ada orang dia pergi mana-mana. So far kalau saya daripada bangunan budi siswa tu, saya nampak lah kalau geng-geng facility ni bagus. Kalau dia pergi makan mesti bersama, balik makan bersama. Dia macam sangat, apa orang kata, family type. Kalau kita tengok geng-geng facility ni. Dengan baju oranye ni semua turun, comel, dia nanti naik atas semua. Kemana saja mesti ada teman. Jarang-jarang lah saya nampak staff facility makan sorang-sorang. Jarang. Gitu. Okay, so kegelisahan. Jadi kalau macam tiba-tiba dia jadi macam post Dr. Hayati sorang-sorang tu rasa lonely lah. Sebab you all dah biasa berkumpul beramai-ramai. Tu bezanya. Okay. Next slide. Okay, ni antara ketakutan biasa dalam sosiofobia. Okay, tu normal. Tadi kalau macam Adam kata saya pemalu. Saya tak boleh nak speak pengucapan di hayat ramai. Okay, masuk dalam audiens yang ramai pun saya rasa macam takut. So saya rasa saya tak nak benda-benda macam tu. And then interaksi pun. Kadang-kadang ada orang boleh berborak, ada orang tak boleh berborak. Sebab tu kalau macam operator ke yang boleh angkat call tu adalah orang yang kena boleh bercakap. Tak boleh orang tak boleh macam takut nak cakap apa semua. Jadi benda tu kena grooming lah untuk atasi kelemahan-kelemahan tu. Okay, and then ada juga staff-staff kita yang macam dia berani nak bersuara, tapi kalau kita kata okay tak apa, jom kita jumpa rektor ke, jom kita jumpa prorektor ke, luahkan apa you rasa. Tiba-tiba dia tu rasa macam tak apalah, kita orang okey je, kita orang tak nak panjang-panjangkan keadaan. Jadi benda-benda tu mungkin ada gap interaksi dia. Sosiofobia tu dia tak selesa. Mungkin dia selesa bercerita dengan kawan dia. Mungkin kawan dia lah antara yang berani tu untuk menyampaikan. Contoh macam tu. Alright. So next slide Aina nak sambung explain. Punca-punca genetik. Aina sambung. Sekejap sebab saya buka slide so saya tak boleh nak on tali on dia punya mic. Sekejap Okay, ni kita fokus tentang dari segi punca-punca genetik. Saya harap nanti lepas ni setiap orang kita listkan tau apa fobia kita. Saya pun akan kongsikan saya punya jenis fobia. Alright, ni dari segi punca-punca dia. Okay, mungkin ni Aina boleh masuk. Okay, dengar tak suara saya? Dengar. Okay, jadi ini antara punca-punca kenapa berlakunya masalah daripada segi sosiofobia. Pertama ialah genetik. Seperti yang kita sedia maklum, kalau kita katakan genetik ni lebih kepada keturunan. Maksudnya kita tak boleh nak nafikan yang kadang-kadang masalah keturunan juga boleh menjadi antara punca kepada masalah sosiofobia. Okey, yang kedua ialah persekitaran. Persekitaran ni merangkumi persekitaran kita dengan family, dengan kawan-kawan, dengan masyarakat sekeliling kita. Jadi kalau kita tengok masyarakat sekeliling kita jenis yang suka melakukan kekerasan, pergaduhan, kadang kita jadi rasa takut untuk bergaul. Itu menjadikan kita jadi trauma. Bila nak jumpa orang je, kita dah expect orang ini akan hentam kita, akan cari gaduh dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kekurangan hormon serotonin. Okey, seperti yang sedia maklum, untuk hormon-hormon yang diperlukan ni kita ada 4, iaitu oksitosin, yang kedua serotonin, yang ketiga endorfin, yang keempat dopamin. Tapi untuk inventory sosiofobia ni kita fokuskan kepada serotonin. Serotonin ni dia berkaitan dengan hormon mood kita, mood nak happy kan, nak ceria. Okey. Jadi kalau kita tak ada hormon serotonin ni, kesan dia kepada diri kita, kita akan menjadi seorang yang tiada keyakinan diri, mudah berkecil hati, menangis. Kemudian kita akan mengalami anxiety, panic attack.
kemudian kita rasa hopeless, insomnia, susah nak tidur, hilang selera makan, mudah lupa. Sebab tu pentingnya hormon serotonin untuk diri kita. Jadi bila seseorang itu mengalami sosiofobia, dia akan kekurangan hormon serotonin ini. Yang keempat ialah struktur otak. Okey, ini berkaitan dengan neuron-neuron ke otak kita. Macam kita sedia maklum lah, kalau ada certain neuron dekat otak kita yang short akan mempengaruhi emosi kita, mental kita, sebab neurotransmitter dekat otak kita ni dia saling berhubung, saling berkait rapat. Jadi bila ada salah satu yang short akan mengganggu fungsi mental kita, emosi kita dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah peristiwa masa lalu. Okay, seandainya ada individu yang mengalami trauma ataupun peristiwa silam yang menjadikan dia rasa takut nak jumpa orang kan, takut nak bergaul dengan masyarakat sebab telah dipengaruhi dengan peristiwa-peristiwa lepas. Okey. Ini antara punca-punca kenapa berlakunya masalah sosiofobia. Okey, boleh dengar? Boleh hadam? Boleh nak, boleh. Okey. Jadi seterusnya ialah, okey, ini antara jenis-jenis fobia yang ada kat dunia ni. Kalau fobia ni dia ada macam-macam penyakit fobia, ada macam-macam nama. Kadang-kadang kita rasa macam susah sangat nak sebut. Ada yang kita rasa macam jarang dengar, tak pernah dengar. Kadang-kadang kita rasa fobia ni wujud ke? Ada ke orang fobia macam ni kan? Dan selalunya setiap orang mesti akan ada fobia. Okay, so kita tak boleh nak underestimate ataupun judge orang ni dia takut dengan, ada orang takut dengan serangga. Kita rasa macam, kadang-kadang dia serangga kan kecil je. Kita tak boleh nak deny dia punya fobia sebab setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeza-beza. Okay, jadi ini antara contoh fobia yang saya boleh kongsikan. Kalau saya nak sebut ni terbelit-belit pula lidah saya kan. Jadi bolehlah sekali lalu baca fobia-fobia punya nama ni dan juga apa fobianya. Macam saya sendiri ada fobia dengan ketinggian. Saya takut dengan ketinggian, saya mudah gayat. Dan yang kedua saya takut dengan ular. Sebab bila saya nampak ular, saya dah bayangkan yang ular tu akan laju-laju datang kat saya. Padahal tak ada pun. Tapi saya takutlah dengan ular. Okay. Kalau macam Puan Su pun saya rasa Puan Su ada fobia dia. Puan Su ada fobia apa? Sama macam Aina, saya takut ular. Tinggi je okey. Okay. Jadi tuan-tuan perempuan pun saya pasti tuan-tuan perempuan pun ada fobia masing-masing. So kalau peserta saya dah suruh dia orang diskan Aina. Okay, saya boleh share. Contohnya kalau saya dulu dah tadi kan, saya memang takut ular sebab dulu rumah saya pernah masuk ular, rumah mak saya lah. Masa saya kecil-kecil lagi. Tapi saya tak tengok ular tu sampai bomba datang rumah tau. Lepas tu mak cakap pergi duduk bilik, ada ular dekat rumah tengah. Saya macam nak tengok tapi mak dah halang sebab kita kecil lagi kan, dia dah halang. Takkanlah bomba nak datang, bomba ambil ular tu. Jadi semenjak tu saya takut sangat ular sebab bila mak saya menakutkan saya tu jadi saya terus takut. Tapi macam mana saya terapi yang ular tu, masa tu saya tengah belajar master kat UTM, saya join untuk NLP. NLP ni ada satu doktor tu penceramah dia daripada Universiti Padang Indonesia lah. Saya join NLP Indonesia. Jadi masa yang dia buat hipnosis tu, dia bayangkan, okay ular ni kenapa yang you takut ular? Saya cakap saya memang takut ular, sisik dia, kulit dia. Even saya tak boleh pakai handbag yang tekstur ular. Saya tak boleh pakai baju-baju yang nampak macam tekstur ular. Saya tak boleh. Kalau saya tengok orang pakai bag ular ke, ada orang dia rasa rare, saya rasa geli. Dan saya boleh tak nak kawan dengan dia. Ataupun ketika hari tu, contohnya saya keluar dengan Bella bawa handbag Gucci yang macam contohnya Versace ke memang design macam ular lah. Jadi saya macam saya akan cakap saya tak nak keluar kot. Sebab sebenarnya saya takut dengan handbag tu. Sampai tahap tu. Jadi bila saya terapi yang fobia tu, automatically macam ni dia hipnosis kita kena kejam mata, kita bayangkan ular ni macam mana, warna apa. Kita takut warna ke tak takut? Kita takut corak ke tak warna-warna. So lama-lama terapi tu memang akan mengurangkan. Tapi dia ada teknik dia mengurangkan ular tu. So sebab itulah saya memang awal suka ular. Tapi alhamdulillah saya sekarang okey dengan ular. Tapi kalau pergi mana-mana pameran yang letak ular sawa kat badan tu, so far saya tak boleh lagi lah. Tak boleh. Tengok boleh. Kalau dulu tengok pun tak boleh. And then ada satu fobia tu, apa nama saya tak boleh tengok benda yang macam yang tu sampai sekarang tak hilang. Saya tak boleh tengok. Saya fobia tengok macam, you all pernah tengok tak telur katak ke biji-biji yang halu-halu kecil-kecil ke. And then kadang-kadang kita kalau macam ada pintu, kat belakang pintu tu dia ada letak macam penahan pintu warna merah. Lepas tu dia macam ada mengerutu sikit. Saya tak boleh tengok benda mengerutu. Yang tu saya sampai sekarang
Saya tak boleh tengok benda mengerutu. Benda mengerutu ni saya memang macam tu. Saya macam gigil sini. So far anak saya menurun saya. Tu dia tadi Aina kata genetik. Anak saya dia memang menurun saya. Dia memang kalau dia takut something dia akan badan dia terus macam ada satu gigil. Kerana dia cakap apa dia gigil macam tu. Kan? Kan meremang, beroma Dia macam meremang dia akan gigil. So dia memang genetik. Sebab anak saya mewarisi saya. Suami saya berani, tak masalah. Saya lah yang penakut ni, saya lah. Okay. Tadi so far respon tadi yang kita dah tengok, Adam dia takut apa? Adam pemalu. Okay, saya Cik Syarudin lah. Saya cemas kalau pipi jadi kemerah-merahan. Begitu. K-pop sangat. Cik Din kita. Cik Razif. Jidin Korea look dulu. Kan tengok rambut lah. Okay. Seterusnya, saya fobia dapat jiran meja sebelah pen asyik gaib. Fobia. Haikal. Yang ni Haikal. Muahad dia hormon tak menentu. Tadi serotonin, dopamin. Tu tak menentu dah tu kan hormon-hormon kita tu. Sebenarnya ketidak balance hormon tu jadi kita macam-macam. Okey, Adam Azhar saya takut pada laut. Dulu saya takut laut juga Adam. Cik Adam. Sekarang alhamdulillah kena gaji swimming. Gaji swimming berani Alik. Tapi tak tahu dia ada teknik dia lah macam mana you terapi. Okey, kalau Dr. Haryati saya fobia pada bakteria. Okey. Sama macam kita lah tu kan. Macam geli kan, dia rasa geli. Okey, Encik Muahad dia otak syok lepas jatuh motor. Okey, Encik Haikal saya fobia tempat tinggi. Okey. Encik Razik, Encik Razik fobia takut bini. Okey, Razik Alik fobia jarum. Nanti vaksin, Allah. Encik Muahad saya fobia kelajuan. Tak boleh bawa kita dengan motor laju lah ni. Razik Alik dia fobia takut terung sebab ia lembik. Pelik-pelik Nabila aku saya fobia. Betul. Saya fobia dia macam geli kan Bel. Dia macam benda-benda yang geli. Mungkin antara you all boleh sharing tak kenapa you takut tu? Contohnya kita tertarik dengan siapa tadi Kita tertarik dengan Razif. Siapa yang takut tinggi tadi? Haikal. Haikal ada? Boleh buka suara tak Haikal? Muka tak yam tak apa. Haikal fobia tempat tinggi tu macam mana? Contoh. Haikal ada? Haikal ada? Jangan bu cabut gigi malu. Tak ada Haikal. Okey, mungkin Dr. Haryati boleh sharing yang fobia tu. Haikal fobia tak cakap. Saya fobia tu macam Su juga kot. Saya takutlah tengok macam biawak, ular semua tu. Cicak pun saya takut. Cicak mati pun saya tak boleh masuk dalam bilik kalau ada cicak mati. Walaupun dia dah mati saya takut. Betul. Cicak. Dulu doktor pun saya memang doktor dah. Dulu saya sangat takut cicak. Abang saya sampai boleh takutkan saya dengan cicak. Itulah. Tapi saya tak tahu kenapa saya takut. Macam tengok dia macam geli kot. Geli sebenarnya. Aina kan? Dia ada nama kan Aina? Ya, semua fobia ni dia ada nama-nama dia. Kalau Google nama fobia tu memang terpelik. Takut nak sebut. Takut sebut kan macam sebut kataan pelik kan macam orang kata mencarut pula kan. So tak berani nak sebut. Bacalah. Macam nak pronounce sendiri. Okey. Okey, yang ni macam menarik. Din fobia takut terung. Cik Din ada ke? Maksudnya tak boleh makan benda-benda lembik Dah biasa makan benda keras. Betul ke Razik? Cik Din fobia takut terung? Takut dia ada saka lah. Jahat lah awak ni. Aduh, ya Allah. Okay, so far Bella trypophobia. Bella boleh share buat Bella? Terima kasih Dr. Haryati share tadi. Bella? Bella takut tu macam mana? Boleh buka suara? Bella boleh buka suara? Okay. Kita nak tahu juga Encik IUC takut apa Encik IUC tak respon pun. Saya takut kumbang kelapa. Bukan yang ulat gendang tu bukan Kumbang kelapa warna hitam kan? Yang Padahal dia tak gigit pun tapi dia takut. Yang
kita boleh ikat dia, boleh buat terbang tu. Bukan, dia warna hitam tu. Yang Dia ada kerasan, dua. dia macam besar sikit kerasan sembang tu. Besar sikit warna hitam. Kalau yang jantan dia ada dua cakuk depan tu kan. Betul. Oh yang tu. Orang panggil kumbang badak bos, kumbang badak. Kumbang badak. Betul Muhammad, kumbang badak. Betul. Saya dulu masa kecil-kecil, abang saya suka ikat tu, lepas tu takutkan saya. Saya rasa sebab saya ditakutkan selalu lah. Jadi saya ada benda-benda fobia. Kita tunggu Bella lah. Bella yang macam Bella. Saya. Okay, cuba Bella terangkan. Tadi bos dah cakap, bos takut kumbang badak tu. Betul Muhammad cakap. Kumbang pokok kelapa tu, awak takut apa pula? Saya macam geli lah tengok yang macam lubang-lubang tu. Yang tu lah, Bella memang geng dengan saya lah. Kita geng. Macam tak tahu, bila tengok tu macam nak muntah. Jadi saya nampak lah kalau macam kita kerja facility kan, kita kerja facility memang kita akan face dengan benda-benda macam ni tau. Tadi yang takut ketinggian, sedangkan facility tu memang you kena kerja ketinggian. Bila ketinggian you tu jantung you dah laju-laju, you jadi semput ke takut ke. Jadi benda-benda tu antara you all semua kena each other, ceritakan fobia masing-masing supaya kalau contoh dapat job tu ada orang yang boleh bantu you. Jangan paksa diri. Contohnya kalau macam Ajit takut tinggi ke, for example, kita paksa juga. Nanti kan dia tiba-tiba pengsan ke atas shilling bangunan admin ke macam mana? Contoh. Kalau Bella takut geli-geli, kalau dah tahu geli-geli tu, contohlah dalam toilet tu memang akan ada kekotoran yang geli-geli tu. Jangan suruh Bella yang buat spot check kan, dia yang pengsan kat situ. Dia benda-benda macam tu. Itu yang jadi bila sebenarnya tempat kita kena list kan. Tempat tinggi tu saya suruh Razif panjat dia. Haikal takut tinggi Saya taklah tinggi sangat pun. Kalau terlalu tinggi tu saya dah nanti kaki saya jadi sejuk kaki. Kaki nak gigil rasa berdebar. Nak gigil lah, betul. Lepas tu masa yang teknik NLP tu juga saya rasa ada seorang pelajar tu, dia pelajar Chinese lah. And then pelajar tu dia kata dia memang sama macam Haikal juga, takut tempat tinggi. Bila takut tempat tinggi, terapi tu buat macam kejam mata. Pernah pergi shopping kompleks tak? Pernah parking kereta dekat kondominium tak? Pernah parking kereta dekat shopping kompleks yang parking tinggi tak? Maksudnya you boleh face dengan ketinggian, cuma you tak boleh nampak ke bawah. Contohnya you naik menara Kuala Lumpur, boleh tak masalah. KLCC boleh contoh. Tapi tak boleh tengok ke bawah, tak boleh lah nak yang terjun tu, tak boleh. Benda-benda je. Tapi yang paksa diri, fobia ni kita memang daripada baik-baik kita sihat, jadi tak sihat. Jadi kena sama-sama share tentang fobia masing-masing. Dan jangan suka takut-takut orang dengan fobia tu. Contohnya saya tak suka reptilias, macam saya dengan doktor sama, dengan Aina pun sama. Jangan takutkan kami dengan binatang tu. Nanti baik-baik kami berkawan dengan awak jadi tak kawan nanti. Sebab dia takut-takut benda macam tu. Betul Aina kan? Betul. So far saya nak tengok lah tadi tu. Boleh buat tajuk tau sebenarnya tu. Jenis-jenis fobia ni kita nampak benda tu macam simple, tapi bila ditakut-takutkan tu dia akan jadi efek kepada perkara lain. Alright? Okay, next slide Anna. Okay, seterusnya ialah kesan-kesan. Kesan-kesan akibat daripada fobia. Okay, pertama ialah cubaan bunuh diri. Ini dah kira fobia yang agak kronik. Yang maksudnya dia tak ambil rawatan kan, dia tak bendung, dia tak cuba nak bantu diri dia. Dan bila dah terlampau stres, terlampau orang kata apa, dah kena mental illness tu, sampai dia ada niat untuk cubaan bunuh diri. Okay, yang kedua ialah merasa rendah diri. Kadang-kadang bila kita ada fobia ni, kita akan rasa rendah diri. Sebab contoh, kalau macam saya, macam siapa-siapa yang ada gayat ketinggian kan, orang lain semua boleh daki gunung tinggi-tinggi, tapi kita rasa tak boleh. Automatik kita akan rasa rendah diri. Okey, seterusnya ialah tekanan hidup. Okey, tekanan hidup ni lebih kurang macam tadi cubaan bunuh diri. Okey, bila kita ada fobia, kita rasa stres. Macam mana kita nak kontrol fobia kita? Kalau kita tak jumpa alternatif ataupun rawatan yang sesuai, fobia ini akan menjadi salah satu bebanan untuk hidup kita. Alright, seterusnya ialah penyalahgunaan dada. Kadang-kadang kalau kita nak kontrol tapi dengan cara yang salah, maksudnya tanpa rawatan yang betul, tanpa bimbingan yang betul daripada pakar, okay, dia mungkin akan ambil alternatif yang orang kata on the spot terus boleh sembuh dengan mengambil dada. Okay, yang seterusnya ialah sangat sensitif dengan kritikan. Okay, ada orang kan contoh, katakanlah dia takut dengan ular, lepas tu
tak, contoh dia takut dengan kumbang tadi. Kumbang kan kecil. Kemudian dia macam nampak tak bahaya sangat. Okey. Kemudian bila ada orang judge, oh you takut dengan kumbang Alah, kumbang kan kecil, kita lagi besar daripada kumbang. Kenapa nak takut? Kita akan rasa sensitif dengan kritikan tu. Kita rasa macam, tak patut kot dia nak judge kita. Itu ke fobia kita? Kenapa dia nak judge kita kan? Okey, secara tak langsung kita jadi lebih sensitif dengan kritikan yang diberikan. Okey, seterusnya, tidak mampu berasa tegas. Okey, sebab kita dah fobia dengan masalah tu kan, dengan salah satu fobia tu, kita tak mampu nak stand. Sebenarnya aku ni tak takut ular, sebenarnya aku ni tak takut kumbang. Kita tak mampu nak luahkan kata-kata macam tu sebab kita tahu memang tak boleh. Sebab tu memang fobia kita. Okey, dan akhir sekali ialah hubungan dengan orang sekeliling akan kekok. Okay, macam contoh ada orang pergi hiking gunung tinggi-tinggi tapi kita nak join juga. Bila kita join, kita tak mampu nak buat habis sebaik mungkin. Of course kita akan rasa kekok dengan orang sekeliling sebabnya orang sekeliling enjoy the moment. Tapi kita try hard nak join tapi tak boleh juga sebab kita ada fobia dengan ketinggian. Okey, itu antara contoh-contoh dia. Okey, boleh untuk dapatkan kesan-kesan akibat daripada fobia sosial ni. Jadi kita sesama kita janganlah terus macam traitor dan orang tu, alah kau ni kadang-kadang tak boleh sebab sifat kita ni manusia ni kita tak sama antara satu sama lain. Kita kena respect setiap orang punya personality. Allah ni memang takdirkan kat dunia ni walaupun you nampak macam sama, sebenarnya tak sama. Jadi apa yang kita rasa tu tak mungkin sama apa yang rasa. Okey, contohlah kalau Muahad kata, Puan Su try trypophobia. Saya dah macam nak cuba berani nak share, tak boleh. Sorry Muahad, saya buka saya sudah geli dah. Saya geli lah tengok Bella tu left geli. Dia macam geli lah, tak boleh. Okay, jadi kita tahu kelemahan rakan-rakan kita tapi bukan kelemahan tu untuk kita down-downkan dia. Nak muntah tengok kata Bella tu, dia macam ya Allah geli gila. Kalau contohlah benda tu ada kat rumah, boleh buang dan bakar barang kat rumah tu. Dia sampai tahap macam tu. Contohlah benda tu berlaku kat sofa je, sofa ni boleh buang kot, bakar terus. Dia macam tak boleh. Dia macam sebab tu tadi kita cakap awal tu dia macam bertindak secara tidak rasional. Tapi tak adalah sampai tidak rasional macam teruk. Yang teruk tu yang kita akan refer ke psikiatris. Dia boleh refer ke psikiatris sebab kita rasa dia perlukan bantuan. Kita boleh geli tapi geli yang sekadar saja. Tapi kalau geli sampai menakutkan diri dia tu, sampai boleh jadi heart attack tu, tu kena refer medical lah. Alright. Bunga yang kecil-kecil tu ada lubang. Jangan pula Razib lepas ni bagi Bella hadiah dengan Muahad bagi trypophobia punya bunga memang kena bakar dengan Bella lagi. Okey. Seterusnya Aina. Okey, baik. Seterusnya lah tips-tips untuk mengatasi masalah sosiofobia. Okay, yang pertama ialah memahami kecemasan yang dialami supaya dapat mengatur strategi untuk menghadapi. Okey, contoh ada siapa yang takut kumbang kan. Okey, tiba-tiba kumbang tu datang. Okey, apa yang patut kita buat? Kita tahu yang kita fobia dengan kumbang. Okey, apa patut kita buat? Okey, so kita kena faham kecemasan tu. Okay, kita tahu kita takut dengan kumbang. Okay, kumbang datang kita buat apa? Adakah kita perlu menjerit-jerit kan, nak minta tolong tapi tak bertindak? Ataupun adakah kita patut, okey, kumbang yang ada dalam bilik ni, aku kena keluar bilik ni. Okey, so kita dah tahu dah apa strategi kita untuk menghadapi kecemasan yang berlaku kalau kita menghadapi fobia berkenaan. Okay, yang kedua ialah berhenti untuk membayangkan hal-hal yang tidak rasional terhadap situasi sosial yang akan dihadapi. Okay, sebagai contoh, siapa yang ada fobia dengan ular tadi? Okay, kita dah contohlah ada orang fobia dengan ular kan. Okay, kita kena stop bayangkan, okay aku tengah tidur ni entah-entah ada ular kat bawah katil. Kita tak boleh nak bayangkan, jangan overthinking. Bila overthinking tu kan kita jadi overstress, sampai depressed, last-last sakit mental kan, sampai nak bunuh diri ke apa. So stop overthinking, berhenti bayangkan hal-hal yang tak rasional. Okay. Ketiga ialah jangan terlalu memikirkan mengenai perkataan orang lain terhadap diri anda. Okay, macam tadi yang Puan Su kata, kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang judge kita kan, oh takkan dengan ni pun takut, takkan dengan cicak pun takut. So kita kena stop daripada fikirkan apa yang orang katakan pasal diri kita. Sebab kita yang tahu diri kita macam mana. Kita yang tahu dan kenal apa masalah diri kita. Okay, ada orang fobia dengan masalah ular ke, cicak ke kan. So setiap orang itu berbeza-beza dan jangan terlalu memikirkan tentang orang lain. Bila kita nak achieve expectation orang terhadap diri kita, tu yang kita jadi stress tau. Kita jadi macam
rendah diri, rasa tak berkeyakinan. So terima, tak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu unik. Dan yang terakhirlah, cuba menghadapi rasa takut dengan berinteraksi sosial secara perlahan-lahan. Okey, bila kita menghadapi masalah ataupun berasa dalam kecemasan, ketakutan, cuba berinteraksi antara satu sama lain dengan orang lain. Sebab kita kat dunia ni tak boleh hidup seorang-seorang. Kita mesti kena minta bantuan daripada manusia, daripada Allah SWT kan. Jadi cuba untuk minta tolong ataupun cuba berinteraksi, berkomunikasi dengan seseorang, terutama orang yang pakar-pakar dalam menghandle masalah fobia ni supaya masalah kita dapat diatasi. Okey. Puan Su ada nak tambah? Jelas lah kalau tengok di ruangan chat ni dia orang kata memang contohnya Razif dia dulu ular nak bunuh diri, saya memang menasihatkan dia ingat tu kan. Sebab tu bila takut, contoh saya dah bayangkan telefobia tadi saya dah tak nak fikir. Sebab jangan fikir, kalau fikir memang geli, geleman rasa macam cepat-cepat pindahkan emosi kita kepada perkara yang lain. Yes, sebab fobia ni betul kata Muahad, dia benda serta-merta jadi meremang luroma. Kebanyakan simptom dia. Setiap orang ada fobia, sebab tu cakap setiap orang ada fobia masing-masing, tapi macam mana tahap fobia tu terhadap diri seseorang. Kalau tahap dia minimal, kita memang ada, kita rasa, tapi kita boleh bereaksi positif dengan dia. Kita tak nak dia, tapi kita tahu macam mana nak buat dia. Contohnya macam mana nak mengelak dia, kita tahu. Tapi yang jadi abnormal tu, jadi unrational belief system tu bila ketidakrasionalan berfikir tu sebab dia terlalu memikir-mikirkan. Sebab tu tadi Cik Ana terangkan jangan fikirkan. Jangan fikir apa orang kata, kita terus macam let it go. Jangan terlalu fokus kepada benda-benda yang terlalu beyond. Okay, dalam Islam pun sebenarnya Allah tak suruh pun kita fikir terlalu kritikal sangat. Sebenarnya dia takut dia macam kita yang jadi terseksa. Okay, contohnya apa Allah buat, udara yang Allah buat, nak kaji udara, nak cek udara ni macam mana Allah buat sebab pandemik. Sampai kita pening sendiri sebab ni memang Allah dah jadikan udara ni macam ni. Macam tu. Maksud saya bukanlah udara, macam mana buat udara sendiri. Orang kaya tak naklah udara yang Tuhan bagi, nak buat udara sendiri. Sampai macam tu. So dah jadi overthinking lah benda-benda macam tu. Okay. Hidung jadi gatal tiba-tiba. Betul je kata Muhammad. Tu sedung. Sedung lain. Okay, kena spray. Okay, ada lagi Kak Ina? Okay, yang terakhir ialah pencegahan masalah fobia yang dicadangkan oleh KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya ialah pertama, mengamalkan cara pemikiran yang positif. Okay, kita manusia ni tak adalah perlu 24 jam positif kan. Kadang-kadang of course kita ada up and down kan. Kita ada sometimes kita rasa sedih, sometimes kita rasa gembira. Tapi cuba sebaik mungkin untuk terima segala apa yang berlaku dalam hidup kita dengan penuh hikmah. Okay, bila ada masalah, pasti ada jalan penyelesaian. Macam tu juga fobia. Bila kita ada masalah fobia, pasti ada alternatif ataupun rawatan yang sesuai untuk mengatasi fobia tersebut. Okey, yang kedua ialah ketawa dan bersukan. Okey, macam tadi saya katakan antara punca-puncanya ialah kekurangan hormon serotonin kan. Okey, jadi bagaimana kita nak meningkatkan hormon serotonin ni? Antaranya ialah dengan ketawa dan juga bersukan. Okey, bersukan dalam masa 20 hingga 30 minit untuk menghilangkan rasa cemas. Dan yang ketiga ialah tidur yang cukup. Kadang-kadang orang pandang remeh tentang masalah tidur ni, dia asal tidur dapat rehat setengah jam, 2 jam pun dia rasa okey kan. Tapi kalau boleh ikutlah masa yang ideal untuk kita dapat tidur yang cukup. Yang seterusnya yang keempat ialah elakkan pemakanan yang menyebabkan gemuruh seperti kafein, kopi, kok dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah teknik pernafasan yang teratur iaitu tarik nafas dalam-dalam. Okay, mungkin teknik pernafasan ni Puan Su boleh ajarkan? Pernafasan tu mungkin kita boleh sama-sama buat. Kita panggil deep breathing tau, deep breathing. So far umur semua dah banyak-banyak, kita tak pakai 10 saat, kita pakai 7 saat lah. 7 saat kita tarik, 7 saat kita tahan, 7 saat kita kena lepas. Tu deep breathing yang betul. Contohlah kalau awak tiba-tiba pump tekanan darah awak tiba-tiba tinggi. Jadi deep breathing tu. Okay, kita boleh google juga tekniknya. Okay, mungkin cuba kita buat sama-sama. Duduk dalam keadaan sedia ke relax. Okay, sama-sama kita tarik 7, tahan 7, lepas 7. Boleh tak buat sama saya tak nampak you all ni, cubalah. Kita buat sama. Okay, tarik. Tarik 7. Tarik 7 tu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan 7. Tahan tau. Tahan nafas maksud saya. Tahan nafas. Lepas tu lepas pun dalam keadaan 7. 7. Cuba kita buat Tarik.
sebab dia berkali dan mother oh my. Okay, ready? Boleh? Dia macam lega. Betul buat kata Muhammad. Kira tu jangan laju-laju, dia ada selingan. Dia deep breathing ni banyak. Kalau kita tahan nafas, kita boleh buat 10 saat. Tapi biasa kita buat 7 saat lah. 7 saat ni normal. Sebab kita bukannya orang yang ada swimming pool kat rumah berenang lagi kan. Okay. So ready kan? Okay, ready Alhamdulillah. Boleh So kalau macam contoh lah, deep breathing ni boleh juga you all buat. Kalau tiba-tiba bos marah you all. Bos marah you all rasa gerak, okay, duduk dia dalam keadaan relax, tahan, tarik nafas 7 saat, tahan 7 saat, lepas 7 saat. Sebab kita nak relaxkan balik kita punya hormon tadi. Hormon serotonin kita nak relaxkan balik. Okay, boleh tu antara teknik deep breathing lah. Pandai Muahad. Memang boleh jadi coach ni. Facility boleh buat coach hari tu dah sharing permainan tradisional kan. Alright, good. Okay. Okay, Alhamdulillah. Nanti Aina akan email kat you all juga result masing-masing. So far, Alhamdulillah, so far tak ada yang extremely lah. Yang tinggi skor dia. Jadi, insyaAllah okay. Jadi slide ni yang kita akan share di dalam YouTube channel Unit Kejayaan dan Counselling. Jadi you all bolehlah sama-sama like kita punya YouTube channel. Okay. Okay, contohnya saya bagi link ni. Jadi you all boleh subscribe kita. Jadi video yang you all hari ni pun memang masuk dalam kita punya tu. Alright. Okay, Aina sambung dulu. Selepas ni saya nak buka video yang counseling to you tu. Okay, dan ini yang terakhir sekali. Kata-kata akhir sebagai renungan kita bersama. Okay, di dalam Islam tidaklah sesuatu yang berlebihan itu mendatangkan kebaikan melainkan hanya mendatangkan kemudaratan. Begitu jugalah dalam konteks perasaan malu. Ini contoh bagi masalah fobia malu yang teramat. Okey, apabila perasaan malu itu berlebihan sehingga mendatangkan mudarat pada individu, maka seharusnya ia diberi perhatian dan hendaklah dirawat. Okey, jadi dalam Islam pun dah kata, andai kata kita ada satu masalah ataupun fobia ke ataupun penyakit ke, cuba untuk dapatkan rawatan. Okey. Kita sakit tak semestinya sakit fizikal. Kita kena juga ambil perhatian tentang kesihatan mental. Okay, jadi itu sahaja daripada saya dan Puan Su berkaitan dengan social phobia. Okay, Puan Su ada tambah apa-apa? Okay, saya nak tunjuk, saya buka video taklimat dulu. Nanti Aina sharing. Okay, next slide lah, habiskan dulu slide tu. Okay, sekejap sambil-sambil. Share. Okay, ni adalah video tadi yang awal tadi saya terangkan macam counseling to you. Macam mana kita nak daftar sistem tu. Okay, so far ni nanti kita akan ada intake pelajar. Lepas ni memang akan jadi besar. Apa adik tahu baca? Ni lah sistem counseling to you. Hai semua, selamat datang ke Unit Kejayaan dan Counselling UiTM Sawangan Johor.
Seterusnya ialah taklimat mengenai pendaftaran sistem Counselling to You. Para pelajar digalakkan untuk membuat pendaftaran Counselling to You sebelum berjumpa dengan kaunselor anda. Apa itu sistem Counselling to You? Sistem Counselling to You merupakan aplikasi perkhidmatan kaunseling di mana para pelajar boleh mendapatkan khidmat kaunseling secara maya dan membuat temujanji secara akal kalian dengan menggunakan telefon bimbit, laptop, tablet, PC dan mana-mana gadget berteraskan internet. Untuk membuat pendaftaran Counselling to You, langkah pertama, para pelajar diminta untuk melayari counselingtoyou.uitm.edu.my dan klik UiTM Members. Langkah kedua, klik Register, kemudian klik Student. Langkah ketiga, masukkan student ID ataupun nombor pelajar anda, kemudian tekan Search. Langkah keempat, masukkan password, seterusnya confirm password dan klik Create an account. Langkah kelima, klik login, kemudian masukkan username anda iaitu nombor pelajar anda, seterusnya masukkan password yang telah didaftarkan tadi dan klik login. Langkah keenam, klik counselling dan pilih new registration, kemudian klik kotak I have read and agree the terms and conditions dan klik proceed. Langkah ketujuh, sekiranya para pelajar ingin membuat temujanji bersama kaunselor anda, sila pilih counselling type appointment, kemudian pilih date and time, klik counselor, choose your counselor, nyatakan problem ataupun isu yang dihadapi. Seterusnya, jangan lupa masukkan nombor telefon anda dan klik submit. Untuk langkah ke-8, sekiranya para pelajar ingin menghantar mesej kepada kaunselor anda, sila pilih counselling type message, kemudian choose your counselor, isi subjek, nyatakan problem ataupun isu yang dihadapi. Seterusnya, masukkan nombor telefon anda yang boleh dihubungi dan akhir sekali, klik submit. Okey, itu sahaja cara-cara untuk membuat pendaftaran dan menggunakan sistem Counselling to You. Semoga sistem Counselling to You ini dapat memudahkan para pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di kampus masing-masing. Okey, sekiranya pelajar mempunyai masalah untuk membuat pendaftaran atau menggunakan sistem Counselling to You, sila berhubung dengan kaunselor anda di kampus masing-masing. Selamat mendaftar. Okey. Alhamdulillah. Tu dia. Okay, dah Aina dah boleh bagi link latihan. Alright, semua bagi yang rakan-rakan yang dah terlive ke tadi tu, nampak dah masuk balik ke? Boleh isi jam latihan sebab kita ada 1 jam lah. Setiap road tour tu kita akan bagi 1 jam latihan. Okay. So isi the link yang Aina dah share kat ruangan chat tu. Boleh ni lah. Link. Boleh juga subscribe kita punya YouTube channel. Sebab kita orang nak, kalau boleh nak ramai subscriber lah, sebab senang boleh buat live YouTube kalau dah cukup orang. Dah cukup subscribe. Ini baru 344. Tak ramai. Okay. Adik, Mas menunjukkan kalau main. So far nanti video kita hari ni pun saya akan masukkan dalam tu jugalah. Buat untuk hari nanti kalau boleh juga share link YouTube tu kepada pelajar. So dalam YouTube tu banyak tips-tips pelajar berkaitan dengan kejayaan dan kaunseling juga. Aktiviti yang diorang boleh dengar lah. Okay, boleh. Tak ada masalah. Terima kasih Doktor. Alright, thank you so much. Again, harap tak terlambat walaupun dah lepas hari-hari tasrik. Selamat Aidil Adha buat semua. Alhamdulillah. Okay, thank you so much. Untuk kapasiti gudang, Alhamdulillah kita akan ada 2 kaunselor iaitu saya dan akan ada Cik Aina. Cik Aina tak lama lagi akan tukar status juga kepada Puan. Maksudnya akan ada Puan Su dan akan ada Puan Aina.
Alright? Terima kasih Su. Good sharing. Yeah, good sharing actually. Yeah, thank you. Thank you. Terima Bye. kasih. Bye Okay, bye. bye. Thank you. Bye. Isi link dulu isi link latihan dulu before left. Dah belum semua. Mana rakan-rakan yang dah terkeluar tadi boleh copy link tu bagi kat rakan sebab dah join kan. Dapat 1 jam latihan. Okay, thank you so much. Okay, Adam boleh isi. Okay. Stop sharing.